Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Khatijah. So, pada hari ini untuk matematik tingkatan 5, untuk bab 4, kita akan cover untuk matematik pengguna iaitu percukaian, dan fokus kita adalah tajuk taksiran cukai bersama dan berasingan. Okey, ini adalah standard pembelajaran kita pada hari ini 4.1.3, iaitu kita mengkaji, mentaksir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Dan fokus kita adalah taksiran cukai bersama dan berasingan. Okey, so untuk taksiran cukai, ada dua jenis taksiran cukai, iaitu taksiran cukai bersama dan juga taksiran cukai berasingan. Apa itu taksiran cukai bersama? Taksiran cukai bersama adalah taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri. Pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat pentaksiran. Manakala untuk taksiran cukai berasingan, iaitu suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Sekarang kita akan melihat syarat-syarat untuk membuat taksiran cukai bersama. Apa syarat-syarat jika kita ingin membuat taksiran cukai bersama? Yang pertama adalah suami dan isteri perlulah tinggal bersama. Yang kedua adalah ini menunjukkan sebahagian kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. So arahan hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Haris dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan juga taksiran cukai berasingan. So kita akan lihat perbezaan di antara kedua-dua taksiran. Kita lihat dahulu taksiran cukai bersama di mana pendapatan mereka berdua kita gabungkan. Jadi langkah yang pertama, kita haruslah mencari jumlah pendapatan tahunan. So kita perhatikan dekat sini 73,200 ditambah dengan 56,400. Datang dari mana nilai ini? So kalau kita perhatikan yang tadi, so untuk pendapatan diberi adalah pendapatan bulanan.
Okey, Encik Haris iaitu 6,100. Manakala isteri dia adalah 4,700. So ini adalah bulanan. So 1 tahun kita ada 12 bulan, jadi 6,100 darabkan dengan 12 bulan. So kita akan dapat jumlahnya 73,200 untuk Encik Haris pendapatan tahunan dia. Begitu juga dengan Puan Hana iaitu isteri dia, 4,700 kita darabkan dengan 12, kita akan dapat 56,400. Jadi jumlah pendapatan mereka berdua adalah RM129,600. Okey, seterusnya, okey, B adalah jumlah pengecualian. Okey, apa itu pengecualian cukai? Pengecualian cukai adalah terdiri daripada semua perbelanjaan peribadi sama ada dalam bentuk hadiah, derma dan sumbangan kepada kerajaan ataupun organisasi. So untuk Encik Haris dan Puan Hana, mereka ada menderma iaitu masing-masing 500. Jadi jumlah mereka berdua menderma adalah sebanyak 1,000. Okey, seterusnya kita akan mencari pelepasan cukai. Apa itu pelepasan cukai? Pelepasan cukai iaitu terdiri daripada perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Contoh dekat sini yang telah disenaraikan iaitu individu adalah sebanyak 9,000. Okey, untuk insurans hayat dan KWSP, bila digabungkan mereka dua, okey, had mereka telah melebihi had maksimum. Jadi kita akan ambil nilai maksimum sahaja. Begitu juga dengan insurans perubatan. Okey, setelah dijumlahkan mereka berdua, ianya melebihi had maksimum. Jadi kita akan mengambil kira nilai maksimum sahaja. Begitu juga dengan gaya hidup. Okey. Okey, so 3 ni adalah melebihi had maksimum. Jadi kita akan ambil nilai maksimum sahaja. Okey, begitu untuk yuran pengasuhan anak. Okey, had pengasuhan dia adalah 3,000. Jadi bila ditambah mereka berdua adalah 850. Okey, kemudian untuk mencari pendapatan bercukai, jadi rumus dia adalah kita dengan menolakkan jumlah pendapatan mereka tadi, tahunan tadi, tolakkan dengan jumlah pengecualian dan tolakkan juga dengan semua jumlah pelepasan cukai. Jadi pendapatan bercukai mereka adalah sebanyak 106,250. Okey, seterusnya cukai dasar. Okey, dapat dari mana cukai dasar? Okey, cukai dasar kita boleh lihat berdasarkan jadual kadar, iaitu jadual 2 yang telah dikemukakan tadi. Okey, so kita tengok dekat sini range dia. Okey, so range dia di antara 10,000, 106,000. So dia dalam lingkungan yang ini. Okey, 100,000 sehingga 250. Okey, jadi untuk 100,000 yang pertama adalah sebanyak 10,900. Okey, yang ini digelar sebagai cukai dasar. Okey, so cukai dasar kita keluarkan. Jadi cukai atas baki. Okey, yang ini adalah pendapatan bercukai dia 106. Okey, dasar kita adalah had dia 100,000. Jadi kena tolakkan dengan had yang pertama tadi 100. Okey, kemudian didarabkan dengan 24. So yang ini pun merujuk kepada jadual. So darabkan dengan 24%, maka cukai atas baki adalah yang dikenakan adalah 1,500. Jadi cukai yang perlu dibayar oleh Puan Haris dan juga Encik Haris dan Puan Hana, kita tambahkan cukai dasar dan juga cukai atas baki. So jumlahnya adalah 12,400 yang perlu dibayar oleh Encik Haris dan juga Puan Hana. Okey, seterusnya kita tengok taksiran cukai secara berasingan. Okey, so secara berasingan, okey, rumus dia masih sama juga. Okey, cuma kita mengasingkan taksiran mereka berdua. So Encik Haris pendapatan tahunan dia 73,200, Puan Hana 56,400. Okey, derma masing-masing 500 dan pelepasan cukai sama
masing-masing 9,000. So yang ini insurans hayat dan KWSP kita boleh merujuk kepada butir dalam jadual dalam soalan tadi. So untuk Encik Haris 6,000. Dia tidak melepasi had maksimum. Begitu juga dengan Puan Hana. So 5,400. Untuk insurans perubatan had dia 3,000. Jadi untuk Encik Haris, dia menuntut 2,500 sahaja. Begitu juga dengan Puan Hana, 2,200. Manakala untuk gaya hidup, untuk Encik Haris, 2,000 yang dituntut oleh Encik Haris iaitu tidak melepasi had maksimum. Namun untuk Puan Hana, dia menuntut 2,600. Maka yang melebihi had maksimum, maka yang dapat dituntut adalah had maksimum sahaja iaitu 2,500. Manakala yuran pengasuhan masing-masing 4,450 dan juga Puan Hana 400. So untuk mencari pendapatan bercukai, tolakkan jumlah pendapatan tahunan ditolak dengan jumlah pengecualian dan jumlah keseluruhan pelepasan cukai, dapatlah pendapatan bercukai. Begitu juga dengan Puan Hana. So dua-dua ni kita boleh merujuk kepada jadual. Kita akan tengok range dia. So untuk Encik Haris 52,000. So dia dalam range yang ini. 50,000 sehingga 70,000. Jadi yang pertama dia adalah 50,000 yang pertama adalah 1,500. Cukai yang dikenakan. So untuk Puan Hana pendapatan bercukai dia 36,000. So dia dalam lingkungan 35,000 sehingga 50,000. Jadi 35,000 yang pertama dia dikenakan cukai sebanyak 600. So baki kita boleh cari tolakkan dan darabkan dengan kadar peratus kadar cukai yang telah ditetapkan merujuk kepada jadual tadi. So kita boleh perhatikan bila ditambah, cukai yang perlu dibayar oleh Encik Haris adalah 2,185. Manakala Puan Hana sebanyak RM712. So bila kita jumlahkan, taksiran cukai bersama yang berasingan yang dibayar oleh Puan Haris dan Puan Hana adalah sebanyak 2,897. Jumlah yang rendah berbanding mereka taksiran cukai secara bersama tadi iaitu 12,000. So dapat dilihat kita rumuskan di sini. So taksiran cukai secara berasingan adalah lebih sesuai berbanding taksiran cukai bersama sebab nilai dia lebih rendah berbanding taksiran cukai bersama. So itu sahaja penerangan untuk contoh mengenai taksiran cukai bersama dan juga taksiran cukai secara berasingan. So sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.